Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan minggu ke-13, Tutorial A akan membentangkan tentang hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Ahli dalam kumpulan kami terdiri daripada tiga orang, termasuklah saya, Nur Farhani binti Muhammad Khairi, dan juga dua orang rakan saya iaitu Siti Nurliana dan juga Nur Rafika. Jadi kita akan mulakan dengan pembentangan ini dengan maksud hak. Apa itu hak? Dari segi bahasanya, dalam Kamus Dewan 2002 bermaksud benar, kebenaran, kuasa, sesuatu untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Dari segi istilah pula, hak adalah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai, baik yang berupa benda maupun wewenang, dan kewajipan adalah sesuatu yang perlu diberikan, baik yang berupa benda maupun yang berupa perbuatan. Seterusnya, saya serahkan kepada Afika untuk membentangkan tentang hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami. Terdapat 8 hak yang wajib suami tunaikan ke atas isteri berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama adalah hak mendapat mahar, hak nafkah, hak mendapat komunikasi yang baik, hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar. Yang kelima, hak untuk bersuara. Yang keenam, hak untuk bekerja. Yang ketujuh adalah hak terhadap hartanya sendiri. Dan yang terakhir adalah hak terhadap harta sepencarian. Bagi hak yang pertama iaitu hak mendapat mahar. Mahar adalah sesuatu pemberian wajib daripada suami ke atas isterinya dengan sebab berkahwin, dan ia merujuk kepada hak mutlak isteri dan kadarnya adalah bergantung kepada kemampuan suaminya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 4, artinya, berilah mas kahwin ataupun mahar kepada wanita yang kamu kahwini sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu, dengan senang hati maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Yang kedua adalah hak nafkah. Menurut istilah, nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara diri kepada mereka yang wajib atas seseorang itu untuk membiayainya. Hak nafkah terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Bagi nafkah zahir, suami berhak memberikan belanja untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Hadis riwayat Abu Daud dan artinya, dari Muawiyah Al-Khushairi, saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya bertanya, bagaimanakah pandanganmu ya Rasulullah tentang isteri-isteri kami? Dan sabdanya, berilah mereka makanan daripada apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian daripada apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu memukul mereka, dan jangan juga kamu buruk-burukkan mereka. Yang kedua adalah nafkah batin. Pengertian nafkah batin bukanlah berkisar tentang perlakuan seksual semata-mata, namun ianya juga seperti berkongsi masalah, mendengar luahan isteri, bermesra dengan baik dan juga mengajar isteri tentang agama. Hak yang ketiga adalah hak untuk mendapat komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik terhadap isteri termasuklah melayaninya dengan lemah lembut, bertolak ansur sama ada dalam hubungan fizikal maupun mental. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pergaulilah kaum wanita itu dengan pergaulan yang lemah lembut, kerana sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk itu yang sebengkok-bengkoknya adalah yang paling atas. Maka apabila kamu hendak meluruskannya, luruskanlah dengan perlahan, dan apabila tidak diluruskan, ia akan bengkok selama-lamanya. Oleh itu, pergaulilah wanita dengan pergaulan yang lemah lembut. Hak yang keempat adalah hak mendapat bimbingan dan juga tunjuk ajar. Isteri berhak untuk mendapat bimbingan daripada suami dan tunjuk ajar serta nasihat daripadanya, sama ada dari sudut pendidikan agama, pergaulan secara baik antara suami isteri, cara berpakaian, cara mengawal isteri dan sebagainya. Namun,
Jika suami mengajak isteri melakukan dosa dan maksiat, maka suami itu berdosa terhadap isterinya dan Allah kerana tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam mendidik isterinya. Hak yang kelima adalah hak untuk bersuara. Hak bersuara yang dimaksudkan adalah hak isteri untuk bersuara atau memberi pendapat, terutamanya jika suami tidak menunaikan haknya, dan hal ini adalah dibenarkan dalam Islam selagi tidak bercanggah dengan syarak. Yang keenam adalah hak untuk bekerja. Menurut Islam, wanita tidak perlu bekerja kerana nafkahnya akan ditanggung oleh suami selepas berkahwin, dan bagi yang belum berkahwin, nafkah akan ditanggung oleh bapa atau walinya. Namun, terdapat beberapa situasi yang membenarkan wanita untuk bekerja, antaranya situasi yang mendesak wanita untuk bekerja, niat untuk mendapatkan rezeki yang halal dan mendapat keredaan Allah. Yang ketiga adalah mendapat keizinan suami ataupun wali dan mengimbangi antara tugas di rumah dan juga di tempat kerja. Sekarang kita akan teruskan dengan hak yang ketujuh, iaitu hak terhadap hartanya. Dalam Islam, harta isteri merupakan harta khusus isteri yang tidak boleh digunakan oleh suami melainkan sudah mendapat izin dan kerelaan isteri untuk serahkan hartanya. Justru itu, suami tidak sepatutnya menggunakan harta isteri sewenangnya kecuali telah mendapat keizinan isteri. Seterusnya, kita akan teruskan dengan hak yang terakhir, iaitu hak terhadap harta sepencarian. Dari sudut bahasanya, harta sepencarian ialah harta benda yang diperoleh daripada usaha suami isteri. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, hak harta sepencarian ditafsirkan sebagai harta yang diperoleh bersama suami isteri semasa perkahwinan. Dan akta ini juga berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada faktor yang mendorong pengabaian nafkah. Faktor yang pertama ialah faktor ilmu agama yang kurang dalam diri. Kurangnya didikan agama dan pengetahuan dalam diri suami menyebabkan suami tidak mengetahui dan tidak menjalankan tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri. Oleh itu, sebelumnya kita melangkah ke alam perkahwinan, bakal suami dan isteri perlu mencari ilmu yang lebih banyak agar dapat diaplikasikan dalam perkahwinan kelak. Faktor yang kedua ialah faktor ekonomi, yang mana suami tidak mempunyai pendapatan yang tetap atau pendapatan isteri yang lebih tinggi sehingga menyebabkan suami merasakan tidak lagi perlu memberi nafkah kepada isterinya. Isteri yang mempunyai kerjaya yang lebih stabil juga menjadi faktor yang menyebabkan suami menjadi alpa tentang tanggungjawabnya memberi nafkah kepada isteri. Faktor yang terakhir ialah suami mempunyai lebih daripada seorang isteri. Namun suami tidak melepasi syarat-syarat ekonomi yang ditetapkan oleh mahkamah, yang menyebabkan ada antara isterinya tidak menerima nafkah yang sepatutnya didapat, dan beban yang ditanggung suami juga akan menjadi lebih banyak. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Liana untuk membincangkan pendekatan yang boleh diambil untuk isu ini. Seterusnya, pendekatan yang boleh diambil dalam isu ini. Pendekatan yang pertama adalah menasihati dengan cara yang baik. Pendekatan ini boleh dibahagi kepada dua bentuk, iaitu yang pertama, diselesaikan di peringkat suami isteri sahaja. Isteri perlu memberi nasihat dan peringatan kepada suaminya tentang hak-hak dan tanggungjawab suami terhadap isteri. Nasihat yang diberikan hendaklah dibuat dengan cara yang baik, penuh hikmah supaya tidak mengurus perasaan pasangan, iaitu suami. Yang kedua adalah melibatkan bantuan orang tengah. Sekiranya isu ini masih berlarutan dan telah sampai ke tahap suami dan isteri tidak dapat mengawal perasaan masing-masing, orang tengah atau pendamai berperanan untuk membantu menyelesaikan krisis rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan ini. Orang tengah dilantik apabila isteri merasakan bahawa ada kemungkinan berlaku nusyuz daripada pihak suami. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 128 mengatakan, dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh daripada suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Orang tengah ni biasanya dilantik di pendekatan yang kedua adalah meminta bantuan dari mahkamah syariah.
Hukum syarak dan undang-undang Islam menjaga hak-hak wanita dengan membolehkan penuntutan terhadap hak nafkah. Isteri berhak menuntut nafkah yang tidak diberi oleh suami di mahkamah. Menurut Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam, wilayah-wilayah persekutuan 1984 di bawah Seksyen 59 Subseksyen 1 tertakluk kepada hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Selain itu, tuntutan tunggakan nafkah juga boleh dibuat di bawah Seksyen 69 Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Di bawah Seksyen 47 dalam akta yang sama, mahkamah diberi kuasa untuk melantik satu jawatankuasa pendamai sekiranya mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan pasangan tersebut berdamai. Dan di bawah Seksyen 48, mahkamah juga boleh melantik penimantara atau hakam sekiranya berlaku perkelahi secara sikah antara pihak suami dan isteri. Hakam ialah individu yang bertanggungjawab mencari jalan penyelesaian terhadap pertikaian yang berlaku antara pasangan suami isteri. Keutamaan akan diberikan kepada ahli keluarga terdekat kepada kedua-dua belah pihak. Pendekatan yang terakhir adalah penceraian secara baik. Isteri boleh menuntut penceraian dengan mengemukakan permohonan fasakh, iaitu pembubaran perkahwinan di bawah Seksyen 52. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Maksud fasakh dari segi syarak adalah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dengan isteri melalui kuasa yang ada pada hakim atau kadi atas sebab-sebab dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Pihak mahkamah akan meluluskan permohonan jika mempunyai alasan dan bukti yang kukuh. Sekiranya sabit tuntutan tersebut, maka perkahwinan tersebut boleh dibubarkan. Kesan fasakh termasuk dalam kategori talak bain sughra, di mana pasangan tersebut tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan mahar dan akad yang baru. Kesimpulannya, perkahwinan adalah asas utama pembentukan ummah yang bahagia. Kebahagiaan ini dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri tersebut memahami dan menjalankan tanggungjawab masing-masing dan mengikut garis panduan yang telah diperuntukkan dalam Islam. Hal ini amat penting dalam membentuk ummah yang mawadah, sakinah dan rahmah. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.